Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan tuan-puan sekalian kita punya kelas tadabbur kita pada pagi ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري والعقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اجعلنا من الذين يستمعون قولا فيتبعون أحسنه آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, tuan-tuan sekalian bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita berjumpa lagi tuan-tuan sekalian bagi kita nak menyambung lagi perbincangan kita pada suratul Kahfi. Hari ini insya-Allah kita akan sambung pada ayat yang ke-30. Okey, ayat ke-30 surah Al-Kahfi. Boleh dikatakan babak penghujung lah cerita pemuda Al-Kahfi ini sebab habis ayat 31. Ayat 32 kita akan masuk cerita kedua dalam suratul Kahfi iaitu cerita pemilik dua kebun. So kita berbaki lebih kurang 2 ayat sebelum kita nak masuk cerita Ashabul Jannatain ataupun disebut sebagai pemilik dua kebun. Okey, baik tuan-tuan sekalian, tanpa buang masa, jom kita terus lihat ayat ke-30 surah Al-Kahfi, ayat sambungan kita pada hari ini. Jadi tuan-tuan sekalian, seperti biasa kita mulakan dengan membaca isti'adzah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita semua daripada syaitan dan iblis insya-Allah. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Firman Allah ayat ke-30 suratul Kahf. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Terjemahan, sebenarnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh sudah tetap kami tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berusaha memperbaiki amalnya. Baik, ayat yang ke-30 ini adalah sambungan daripada ayat sebelumnya sebab dalam ayat sebelumnya ini Allah ceritakan pasal dua keadaan dan dua kehendak dan keinginan manusia. Yang mana kata Allah ada yang pertama manusia yang berkehendak untuk beriman. Okey, faman syaa'a, lalu bila dia rasa dia nak beriman, bila dia berkehendak untuk dia beriman, falyu'min, maka dia pun beriman. Jadi ada kelompok yang pertama ni berdasarkan ayat 29 ayat sebelum, ada cerita pasal orang yang nak beriman lalu dia pun beriman. Okey, ini kelompok yang pertama. Ada kelompok yang kedua kata Allah wa man syaa'a falyakfur. Ada orang ni pula ataupun sekian dia berkehendakkan untuk kufur kepada Allah, maka dia pun kufur. Jadi dalam ayat sebelum ni ayat 29 kita diberikan pilihan lah. Kita bukanlah diberikan pilihan, diberikan dua gambaran dan kita boleh muhasabah kat diri kita sama ada kita pada hari ini berkehendakkan untuk beriman ataupun berkehendakkan untuk kufur. Yang tu kita boleh muhasabahkan. Jadi tuan-puan sekalian, dalam ayat yang sebelum ni juga ayat 29 Allah Subhanahu Wa Taala bercerita berkenaan dengan orang-orang yang berkehendakkan dalam hatinya untuk tidak beriman, which means dia kufur kepada Allah. Maka kesannya kata Allah, a'tadna lil-zalimina naran ahata bihim suradiquha. Allah kata kami telah sediakan bagi orang-orang yang zalim. Kenapa dikatakan zalim? Sebab dia tidak meletakkan sesuatu pada tempat dia. Patutnya dalam hatinya diletakkan keutamaannya untuk Allah, which means iman lah. Iman itu adalah keutamaan dalam hatinya. Tapi bila mana diletakkan, dia gantikan tempat iman itu dengan kufur, maka disebabkan itu dah Allah panggil mereka ni sebagai orang yang zalim. Sebab dia letakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Tempat iman tu, itulah tempat dia. Tak boleh nak diganti tukar dengan benda-benda lain. Lalu tuan-puan sekalian, Allah kata untuk orang zalim, Allah sediakan apa? Naran, neraka, ahata bihim suradiquha. Dan diselubungi, diselubungi dengan asap. Jadi saya tak nak bincang panjang sebab kita dah bincang ayat 29 ni. Jadi saya boleh buat ringkasan ayat sebelum ni cerita pasal dua pilihan, dua gambaran, orang yang berkehendak untuk beriman dan berkehendak untuk tak beriman. Tapi Allah bagi tahu kesan kalau tak nak beriman ini adalah balasannya. Itu yang kita pelajari dalam ayat 29. Jadi ayat 30 yang kita baru baca sebentar tadi adalah
ayat yang bagi tahu apakah kesan impact sekiranya kita memilih untuk beriman kepada Allah. Sya'a falyu'min. Apabila kita berkehendakkan untuk kita beriman, maka kita pun beriman. Maka apakah konsekuensinya? Maka kata Allah, innal ladzina amanu wa 'amilus solihat inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. So ada dua karakter ataupun ciri-ciri yang disebutkan dalam ayat ke-30 ni. Dia bukan sekadar beriman, walaupun dalam ayat ke-29 tu Allah sebut tentang falyu'min, cerita pasal beriman sahaja, tapi dalam ayat ke-30 Allah lengkapkan keimanan seseorang dengan orang itu bukan sekadar ada faith, ada kepercayaan dalam hatinya, tapi dia susuli dengan tindakan-tindakan yang baik yang kita panggil sebagai amal soleh. Maka Allah kata sempurnanya iman apabila iman itu mencetuskan amal soleh. Tapi kalau iman tu ada tapi amal solehnya tak ada, maka belum sempurna keimanan, tuan-tuan sekalian. Sebab itulah selalu digandingkan dalam Al-Quran, lepas amanu je mesti ada wa amilus salihat. Amanu wa amilus salihat. Sebab itu gandingan yang paling akrab dan yang perlu kita lakukan pada hari ini. Tak boleh sekadar beriman kepada Allah. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh, kata Allah, inna, sesungguhnya kami, la nudhi'u, tidak akan mensia-siakan ajra man ahsana amala, tidak akan mensia-siakan pahala orang-orang yang menjadikan kehidupannya setiap hari itu lebih baik, ataupun menjadikan amalannya setiap hari itu lebih baik. Mudah ceritanya macam inilah naratif ayat ni. Allah nak bagi tahu siapa yang beriman dan beramal soleh, Allah tidak akan sia-siakan pahala untuk dia yang cuba untuk jadi lebih baik daripada hari ke hari. Ahsana amala. Man ahsana amala. Siapa yang jadi ahsan amala, kata Allah, dia tak akan disia-siakan pahala untuknya. Maksudnya semua benda Allah akan nilai dan Allah akan berikan daripada sekecil-kecil kepada sebesar-besar pahala. Dan Allah kata bukan sekadar Allah bagi pahala itu untuk dia, Allah juga tak akan sia-siakan pahala yang telah diberikan oleh Allah kepada dia. Dalam arti kata, pahala itu akan dibalas oleh Allah dengan balasan-balasan yang baik, sehingga tidak ada satu pun pahala yang tak digunakan untuk memberikan kebaikan kepadanya dekat akhirat. Cuma, tuan-tuan sekalian, bila kita tengok dalam ayat ke-30 ni, kita jelaslah, oh saya kena beriman, beramal soleh. Tapi penutup ayat 30 tu yang menjadikan kita boleh mendapat orang kata apa benda, balasan yang dikatakan oleh Allah. Kita akan dibalas daripada sekecil-kecil perkara sampai sebesar-besar perkara, dan kita akan dapat balasan yang baiklah, sebab tidak ada satu benda pun yang Allah akan sia-siakan. Tapi dengan syarat, bukan sekadar beriman beramal soleh je. Ayat 30 ni bagi tahu kena jadi ahsana amala. Kena jadi man ahsana amala. Apa maksud tadi, tuan-tuan sekalian? Kena jadi orang-orang yang menjadikan amalan dia tu lebih baik. Ahsan dalam bahasa Melayu dia disebut sebagai lebih baik. Lebih baik. Sebab itu kalau tuan-tuan sekalian baca terjemahan, dia ada sebut memperbaiki amal dia. So apakah konsep bila dikatakan baiki? Apa konsep yang terlibat bila sebut membaiki? Contoh kalau kereta tu rosak, kan, kereta tu rosak, tapi tidaklah rosak total, dia mungkin barangkali rosak carburetor ke, alternator ke, ada satu parts pada kereta tu yang mungkin rosak. Jadi bila kita nampak ada kerosakan pada satu-satu bahagian, walaupun ada function, boleh function pada benda-benda lain, tapi sebab ada rosak satu bahagian, maka kita pun pergi hantar baiki. So apakah tujuan kita pergi hantar baiki? Tujuan hantar baiki itu supaya performance yang boleh ada dengan rosaknya alternator sebagai contoh, lepas kita hantar baiki, performance dia akan jadi lebih baik setelah alternator dibaiki dan dibaiki dan dibaik pulih. Maksudnya performance sebelum dibaiki dengan selepas dibaiki itu akan berbeza. Dan pastinya performance setelah dibaiki itu akan menjadi performance yang lebih baik daripada sebelum dibaiki. Jadi jelaslah kepada kita, tuan-tuan sekalian, bila sebut tentang ahsana amala, lebih baik ataupun memperbaiki amal, jelaslah kepada kita, seseorang yang hidup dia nak jadi ahsan amala ni, dia kena setiap hari bangun tidur, dia kena fokus kepada apa yang aku boleh buat untuk upgrade, untuk improve, untuk tambah baik apa yang telah aku lakukan berbanding semalam. Contoh, semalam aku salat, tapi sebab aku nak
pahala aku ni takkan disia-siakan oleh Allah. Allah akan bagi daripada sekecil pahala sampai sebesar pahala ke aku ni. Maka macam mana aku nak jadikan solat aku semalam ni, hari ni aku jadi ahsanu amala. Which mean aku kena upgrade. Aku kena tambah baik solat aku yang semalam. Tapi tidaklah sekadar bermaksud tambah baik itu kita tambah in terms of dia punya bilangan kuantiti rakaat. Itu pun salah satu elemen penambahbaikan. Contoh semalam kita tahajud 2 rakaat. Tapi hari ini kita kata saya nak jadi man ahsana amala. Saya nak jadi daripada golongan orang-orang yang ahsana amala, yang memperbaiki amalnya. Maka dia pun tambah bilangan rakaat. Pun okey juga. Tapi mungkin ada perspektif lain di samping kita cuma tambah kuantiti. Kita mungkin boleh tambah kualiti. Contoh macam mana? Kita solat semalam, kita kata mungkin salat, kita tak tinggal solat, tapi kita tak khusyuk, contoh. Ataupun kita solat lewat, sebagai contoh. Jadi kita upgrade the quality. Let's say lah semalam Zuhur kita terlajak dah dekat-dekat asar baru solat. Kan? Lalu kita pun upgrade. Kalau semalam aku dah dekat-dekat asar, solat lah, solat Zuhur, maka aku pun kena pastikan hari ni Allah bagi peluang untuk hidup, aku nak jadi ahsanu amala, maka aku kena upgrade, maka hari ni aku azam dan aku cuba kena usahakan kena salat di awal waktu. Ataupun at least tidak seteruk macam semalam lah. Kalau semalam tu salat tapi hujung-hujung waktu Zuhur dah. Jadi hari ni aku dapat kehidupan, aku nak at least tak lewat macam semalam. Sebab kena ingat tau, peningkatan ni sometimes dia tak boleh nak buat secara gradual, eventually kena buat perubahan terus. Semalam lewat, hari ni awal terus. Dia kadang-kadang boleh berlaku. Tapi struggle dia tu kuat sikit lah. Dia berbeza dengan kita ni ada orang kata apa, elemen tadarruj. Tadarruj ni bermaksud beransur-ansur. Kita upgrade sikit-sikit. Okay, semalam aku lewat dari ke asar. Esok aku kena pastikan aku awal daripada semalam. At least kita ada improvement. Ahsanu amalan ni lebih baik, dia bukan the best. Kan? Selalu orang silap faham the best and better. Allah tidak demand kita jadi the best, tapi Allah demand kita just to become better person. So better bermaksud kita improve even a slight improvement. Walaupun sedikit penambahbaikan kita improve. So orang-orang macam ni kata Allah, aku takkan sia-siakan amalan dia. Aku takkan sia-siakan pahala yang aku berikan dekat dia. Solat semalam dapat pahala juga, tapi orang yang setiap hari dia punya enthusiasm dia untuk nak menambah baikkan lagi kualiti dan mungkin kuantiti amal dia, maka Allah kata orang macam ni aku takkan lepas pandang untuk dia, aku akan bagi pahala daripada kecil sampai besar pahala untuk dia, dan aku takkan sia-siakan amalan, aku takkan sia-siakan pahala yang aku berikan. Maksudnya pahala dia tu for sure akan bagi benefits dekat dia dekat akhirat nanti. Sebab yalah tuan-tuan sekalian, ada orang yang bila mana hidup dia ni dia dah selesa dengan amal dia yang sekarang, dia stagnan je. Dia tidak lakukan improvement dalam kehidupan dia. Mungkin barangkali sebelum ni dia solat sebab dah saya dah Islam, saya tengok orang ramai solat, saya solat je lah. So mungkin solat dia sudut menunaikan kewajipan dia dapat. Tapi orang yang ahsanu amala, dia akan mula mencari knowledge tentang amalan yang dia buat. Contoh hatta solat sekalipun. Walaupun dia tahu solat itu wajib dan dia memang lahir memang telah disuruh oleh mak dengan ayah untuk solat, tapi dia makin hari dia belajar lagi tentang solat. Dia belajar tentang macam mana nak sempurnakan rukuk, macam mana nak sempurnakan sujud, apa bacaan-bacaan yang Nabi baca dekat dalam hadis yang sahih pada hari-hari tertentu ataupun pada waktu-waktu tertentu. Dia upgrade ilmu dia. Maka orang macam ni kata Allah takkan lepas pandang dia. Allah takkan terlepas improvement yang diberikan dalam amal dia, tuan-puan sekalian. So, never satisfy dengan kita punya amalan pada hari ini. Always improve. Always improve kita punya amalan. Okay? Sebab itulah ada pepatah menyebutkan, jadikan hari ini lebih baik daripada hari semalam. Tapi kita jarang nampak pepatah ini sesuai dikenakan kepada amalan. Tapi bila kita dengar kupasan ayat ke-30 ini, kita faham, oh rupa-rupanya jadikan hari ini lebih baik daripada hari semalam, boleh juga dipandang dalam perspektif, oh saya kena jadikan amalan saya nak dibandingkan dengan semalam, hari ini mesti jadi lebih baik daripada semalam. Boleh So orang macam ni Allah takkan sia-siakan pahala untuk dia. Allah akan bagi dan pasti ada benefits pahala dia untuk dia dekat akhirat nanti. So tindakan kita kena jadi better lah. So beruntung untuk puan sekalian Allah sebut man ahsana amala, yang Allah kata la nudi'u ajran. Beruntung Allah sebut ahsan dalam ayat ni. Kalau Allah sebut man al ahsan tambah alif lam dekat situ,
Oi, susah juga kita tuan-puan sekalian nak dapat peluang la nudhi'u ajra ni. Kan yang tidak akan disia-siakan pahala untuk dia. Sebab al-ahsan, dia beza dengan ahsan adalah dari sudut, kalau ahsan tadi better kan? Better. Saya sebut better, maksudnya dia lebih baik. Tapi kalau al-ahsan, dia bermaksud the best. So just imagine, kalau Allah kata the best lah, al-ahsan amala. The best deeds, the best amalan. Maksudnya dia hidup dia setiap hari dia kena bagi yang terbaik. Kadang-kadang mencari yang terbaik ni bagus. Tapi cuma tuan-puan sekalian, cuma kalau mencari yang terbaik ni sometimes dia boleh melelahkan kita dengan cepat. Sebab setiap hari nak kena bagi the best, the best, the best kan. Dia akan melelahkan kita dengan cepat. So Allah Subhanahu Wa Taala dia tahu kemampuan manusia, maka Allah pun bagi tahu kat kita, aku tak demand kamu the best. Tapi kalau kamu nak bagi the best, ahlan wa sahlan. Aku sangat menerima amalan hamba-hamba aku. Tapi yang aku demand untuk kamu buat, at least the minimal state yang kamu kena buat setiap hari adalah jadi lebih baik, or we call in English, better. Become better. Boleh? So ini tanda kasih sayang Allah kepada manusia. Allah tak demand pun teruk-teruk sangat tuan-puan sekalian. At least kita tambah sikit je baik daripada semalam. Itu pun Allah kata la nudhi'u ajra. Aku takkan sia-siakan pahala untuk dia. Okey, jelas kan? Itu ayat ke-30. Now, kita nak tengok pula pada ayat yang ke-31. Yang mana ayat 31 Allah sebut, ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahab wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabraq muttaki'ina fiha 'alal ara'ik ni'mat thawab wa hasunat murtafaqa. Mereka itu disediakan baginya syurga yang kekal yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka dihiaskan di dalamnya dengan gelang-gelang tangan emas dan memakai pakaian hijau dari sutera yang nipis dan sutera yang tebal bersulam. Mereka berehat di dalamnya dengan berbaring di atas pelamin-pelamin berhias. Demikian itulah balasan yang sebaik-baiknya dan demikian itulah syurga tempat berehat yang sebaik-baik. Jadi tuan-puan sekalian, tadi kan dalam ayat 30 Allah bagi tahu la nudhi'u ajra, aku takkan sia-siakan pahala orang yang man ahsana amala, yang menjadi orang yang improve day by day, every single day. Maka untuk orang macam ni, kenapa apa buktinya Allah takkan sia-siakan amalan untuk dia? Allah kata, tengok, ulaika, mereka ni, lahum, untuk mereka, mereka yang tadi jadi ahsana amala tadi, untuk mereka jannatu adn, syurga adn. Syurga adnin kata Allah. Allah nak bagi syurga. Syurga ni kepada dia. Dan Allah kata bukan sekadar syurga Allah bagi, tapi Allah datangkan juga sifat dan karakteristik yang ada pada syurga. Allah kata jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar. Allah kata dekat dalam syurga tu adanya ada mengalirnya sungai dekat bawahnya, ada mengalir dekat bawahnya sungai. Itu susunan ayat tu lah. Mengalir dari bawahnya sungai. Jadi tuan-puan sekalian, bila kita dengar ada cerita pasal dalam syurga tu ada sungai mengalir dekat bawah. So cuba tanya dekat diri sendiri tuan-puan sekalian, kita ada rasa terliur tak bila dengar fakta, dalam syurga nanti ada sungai yang mengalir kat bawah. Kita ada rasa macam, wih bestnya. Ada tak benda tu kita rasa? Sebab kadang-kadang tuan-puan sekalian, saya jumpa ada setin orang lah, saya tak tahu tuan-puan sekalian macam mana. Saya jumpa ada sebahagian orang dekat student saya lah, kelas tadabbur ni tuan-puan sekalian, bila dah kerap sangat melalui ayat-ayat tentang syurga, maka bila dia dengar fakta syurga, salah satunya antara nikmat Allah berikan adalah ada sungai yang mengalir dekat bawah dia. Jadi bila dia dengar benda tu, sebab dia pun dah selalu sangat diperdengarkan tentang nikmat syurga mengalir ni, sampai dia hilang rasa temptation tu. Dia hilang rasa nak pada benda tu. Bila tanya, nak ke tak ni puan? Syurga? Nak. Dia kata nak. Tapi dia terpaksa akui yang dia kata dia hilang temptation tu. Tahu tak temptation? Apa benda tak? Temptation. Dia hilang rasa terliur tu. Dia hilang rasa terliur. Sebab selalu sangat diperdengarkan. Lalu saya tanya dekat dia, adakah bermaksud puan berharap supaya ayat ni selalu tak diperdengarkan? Adakah puan berharap supaya ayat ni tak diperdengarkan selalu? Kan? Tak boleh lah, sebab puan baca Quran, puan mesti akan baca. Lalu macam mana kita nak bantu orang-orang yang dah mula hilang rasa terliur terhadap syurga?
Bila tanya nak syurga tak? Nak syurga ke tak? Nak. Tapi bila time rasa hilang teliur ni, dia jadi macam unexplainable keadaan dia pada waktu itu. Okey, begini. Tuan-puan sekalian kena bayang begini. Dengan bayangan ini mudah-mudahan dia membantu kita untuk datanglah ayat dan cerita tentang syurga berulang-ulang kali pun kita baca dalam Al-Quran. Tapi dengan ada bayangan ini, dia akan tidak pernah menyebabkan kita ni rasa tak terliur. Mudah-mudahan dengan bayangan inilah dia akan membantu kita. Lalulah ayat tu berulang kali pun kita akan rasa syok, rasa terliur, rasa tempted dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Okay, macam ni. Okay, first kali bayangan yang kita kena buat adalah, pernah tak kita tengok satu keadaan mengalirnya sungai yang sangat mengujakan mata kita? Contoh kita pergi cuti sekolah ni kan, kita pergi dekat area Hulu Langat tu, tengok Sungai Congkak ke, tengok Sungai Hulu Langat tu ke, tuan-puan sekalian, tengok sungai yang mengalir tu. Pernah tak ada rasa damai, ada rasa tenang, ada rasa teruja apabila kita melihat? Ataupun mungkin barangkali bukan sungai di Hulu Langat lah. Apa jua sungai yang tuan-puan sekalian pernah lihat, yang mungkin barangkali dia mengujakan mata. Okey. First kali mungkin ada yang akan cakap, okey, saya ada dah dalam kepala Ustaz, saya pernah tengok ada sungai tu memang syok, cantik betul Ustaz. So mungkin ada kelompok yang sudah dah faham dah poin yang saya sampaikan ni. Tapi ada poin yang kedua, ada kelompok yang kedua ni kata macam, saya pun Ustaz tak ada rasa terliur sangat pun tengok sungai, tengok pun gitu je lah. Tu pun adalah macam biasa je, ada rasa biasa je. Okey, macam ni. Syurga ni adalah benda yang tidak pernah kita bayangkan. Syurga ni, saya ulang, syurga ni adalah benda yang kita tidak pernah bayangkan. Anda cuba tengok ayat ke-31 ni, Allah sebut sungai yang mengalir. Bila kita dengar perkataan sungai yang mengalir, kita ada bayangan kan? Oh, sungai itu dia berjalan, ada mengalir kan? So kita ada bayangan. Lalu tu puaskan dengan bayangan kita, kalau kita ada good experience tentang bayangan yang kita terbayang tu, maka mungkin barangkali bestnya syurga. Kalau kita ada bayangan yang baik dan pengalaman yang baik. Tapi mungkin barangkali ada orang yang dia ada bad experience dengan sungai yang mengalir ni. Mungkin barangkali tu puaskan dia pernah mandi kat sungai tu, tiba mengalir sungai, dia jumpa ular tengah mengalir ke. Dia tengah mandi sungai, lepas tu air mengalir tu dia seronok. Tapi ular duk mengalir sekali lalu kat badan dia. Contoh. Jadi pengalaman tak baik lalu dekat minda dia tuan-puan sekalian. Mungkin barangkali dia rasa macam tak. Jadi faham tak? Jadi tuan-puan sekalian, kena ingat syurga adalah sesuatu yang luar dari bayangan fantasi manusia. Jadi kalau anda pernah ada idea dan pengalaman bagaimana bentuk sungai yang mengalir yang sangat indah, maka syurga adalah benda yang lebih indah, lebih baik daripada fantasi dan pengalaman yang pernah anda lalui. Kalaulah pengalaman itu adalah pengalaman yang terbaik dalam kehidupan anda, tapi syurga menawarkan sesuatu yang lebih baik daripada yang terbaik yang pernah anda lalui dalam kehidupan anda. Anda faham tak? Sebab itu syurga itu disebut ma'ainun ra'at. Tidak pernah ada mata tengok benda itu. So maksudnya kalau kat dunia ni, kalau anda pernah tengok keindahan sungai yang mengalir, maka itu bukan syurga, kata Allah. Itu bukan syurga. Allah cuma nak bagi kita faham apa itu maksud indah saja dengan dipertontonkan keindahan-keindahan dunia. Allah cuma nak bagi kita tahu maksud indah. Tapi keindahan syurga yang sebenar bukan itu. Sebab syurga adalah sesuatu yang ma'ainun ra'at. Tak pernah ada mata tengok dia. Bukan sekadar mata tak pernah tengok, kata Nabi, wala udhunun sami'at, tak pernah ada telinga mendengar akannya. Maksudnya kalau ada kawan-kawan anda pergi ke satu tempat yang mungkin sungai yang mengalir dengan sangat-sangat indah dan best, dia pun bercerita, best tau pergi kat sungai Sungai Congkak tu. Sungai dia sangat best. So kalau anda pernah dengar ada orang cerita tentang keindahan sungai, dan mungkin barangkali anda pun turut merasai keindahan dengan cerita yang ada dengar, ketahuilah, kat dunia ni tak pernah langsung lagi diperdengarkan macam mana realiti mengalirnya air sungai. Tapi walaupun tak pernah dijelaskan realiti, tapi tidaklah bermaksud, datang ke syurga nanti, bila masuk syurga, mengecewakan. Tidak. Allah menjanjikan sesuatu yang kamu tak pernah tengok, kamu tak pernah dengar, tapi bila kamu tengok nanti, kamu dengar nanti, kamu akan jadi seseorang yang macam, wow, sebab apa? Sesuatu yang lebih daripada jangkaan. Bukan kurang daripada apa yang dijangka.
lebih daripada apa yang pernah anda fantasikan dan lebih daripada sesuatu yang pernah anda bayangkan. So anda kata the best maksud sungai mengalir itu begini. Tapi Allah cuma letakkan definition tu pada kepala anda. Tapi the real heaven adalah sesuatu yang lebih daripada jangkaan dan fantasi anda. Lebih, dia bukannya kurang, dia akan lebih. Jadi sebab itulah kita kena rasa terliur. Walaupun beberapa kali kita lalu fakta jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar, tapi always remember mengalirnya sungai dekat dalam syurga nanti adalah sesuatu yang lebih daripada jangkaan-jangkaan kita. Kalau pernah terdetik dekat hati kita, pernah kita terbayang, dia adalah sesuatu yang bukan syurga. Sebab dia tak pernah terbayang. Dia mesti lebih daripada jangkaan itu. Kita dah lebihkan jangkaan, tapi tak boleh. Dia akan, syurga tu lebih daripada lebih-lebih jangkaan kita buat pada hari. Sebab tu surah Az-Zumar, Allah bagi tahu, the moment pintu syurga dah terbuka. Pintu syurga dah terbuka, bila mana penghuni syurga tu on the way nak pergi masuk syurga, tak silap saya 70 something dalam surah Az-Zumar itu, kan dia on the way dah, sebab Allah kata dia orang dalam perjalanan nak pergi ke syurga. Lalu tuan-puan sekalian, pada waktu itu dia nampak pintu syurga dah terbuka. So obviously bila pintu syurga dah terbuka, mestilah orang yang tengah on the way nak pergi masuk syurga tu akan nampak benda kat dalam sebelum dia masuk. Sebab kata Allah, penghuni syurga ni bila nak pergi masuk syurga, dia bukannya kena ketuk, Assalamualaikum, saya nak masuk, syurga dah buka ke belum? Bukan. Syurga tu kata Allah, futihat abwabuha, pintunya memang sudah tersedia buka untuk penghuni syurga sampai dan terus masuk je. Bukan nak kena minta izin dulu untuk masuk ke dalam syurga. Jadi mestilah daripada kejauhan, bila pintu syurga sudah terbuka, maka mestilah orang akan nampak apa yang dekat dalam. Dan anda akan baca tuan-puan sekalian dalam surah Az-Zumar, ada keadaan di mana manusia yang sudah melihat syurga daripada kejauhan, tiba-tiba langkah kakinya terhenti. Dia tengah jalan ni, on the way bergerak, tak sabar nak syurga. Tapi bila mana dah pintu terbuka, nampak dalam, dia dia berhenti. Terpaku dia, terpana dia melihat pada waktu itu. Jadi tuan-puan sekalian, sampai disebut oleh Allah, wasiqal ladzina taqaw, orang-orang bertakwa ni sampai dia kena masuk, sampai nak kena apa ni? Kalau Kelantan royak perambak, kena pergi perambak masuk. Kata orang kita ni macam kena tolak lah, macam masuk. Macam kena push tuan-tuan sekalian. Sebab orang tu dah tak boleh nak bergerak sebab terlalu tergamam melihat syurga yang lebih daripada apa yang dijangkakan. Walaupun sudah dekat dunia ini didedahkan tentang fakta-fakta mengenai syurga dan berkali-kali diulang-ulang ayat itu barangkali, dan dia pun dah tahu dah apa yang mungkin dia akan tahu, apa yang dia akan jumpa dekat dalam syurga. Tapi the moment dia tengok realiti sebenar syurga itu, dia jadi macam terpana, terpaku sampai tak bergerak. Sebab itu yang dimaksudkan ma'ainun ra'at wala uzunun sami'at. Tak pernah ada mata tengok, tak pernah ada telinga dengar. Sebab tu tuan-puan sekalian kena rasa tempted juga. Walaupun kita rasa macam berapa kali Ustaz Allah sebut tajri min tahtihal anhar ni banyak kali dah. Tapi tuan-puan sekalian kena ingat, mengalirnya air sungai pada waktu yang ada kat dalam syurga ni, dia lebih intens, lebih dahsyat, lebih menakjubkan daripada apa yang kita mampu bayangkan pada hari. Kan? Dan bila sebut tentang sungai yang mengalir ni, dia bukan semata-mata pemandangan yang indah saja kita nampak depan mata. Dia bukan sekadar nikmat mata tau, syurga mengalir ni. Dia juga adalah nikmat pendengaran. Sebab sungai bila dia mengalir, dia juga akan menghasilkan bunyi yang sangat mendamaikan. Kan? Dia hasilkan bunyi yang sangat mendamaikan. Bunyi air mengalir tu sendiri pun satu bunyi yang sangat healing, sangat menyembuhkan. Okay? So ada intensiti bunyi, ada intensiti penglihatan, maka itu nikmat yang Allah berikan kepada penghuni syurga. Okay? Penghuni syurga. Dan Allah SWT bagi tahu tidak sekadar mereka itu dirangsang matanya melihat keindahan, dirangsang telinganya untuk mendengar sesuatu yang sangat mengujakan dan sangat menenangkan, sangat menyembuhkan. Yuhallawna fiha min asawira min dhahab, kata Allah. Mereka juga akan diberikan perhiasan dekat dalamnya, dekat dalam syurga tu. Mereka akan diberikan perhiasan berupa gelang-gelang daripada emas. Tuan-puan sekalian, bayangkan dalam syurga nanti Allah kata kita akan diberikan. Okay, yuhallawna. Yuhallawna ni tuan-puan sekalian, jap mana saya tengok okay, yuhallawna ni dia macam bukannya gitu, macam dia bukan sekadar idenya macam Allah bagi kau ambil kau pakai, tidak. Tapi kalau tuan-puan sekalian tengok,
Yuhallawna ni dia kalau ikutkan dalam dia punya root word dia hilyun. Hilyun ini bermaksud perhiasan yang sudah tersedia ada di badannya. Maksudnya seolah-olah macam gelang tangan emas ataupun gelang-gelang emas ini bukanlah sesuatu yang ni aku nak bagi gelang ni kau pakai. Tak. Dia macam seolah-olah benda itu sudah sinonim melekat pada badan orang. Sudah melekat pada penghuni-penghuni syurga. Kalau perhiasan itu ada di tempat lain ataupun sesuatu yang diberi, maka diminta untuk pakai, maka itu dipanggil sebagai zinah, perhiasan yang kita boleh pasang dan boleh pakai dan kita boleh tanggal. Tapi kalau benda itu sudah sedia kala seolah-olah, bukanlah kata dicipta kita pap terus dah terpakai begitu, tidak. Tapi kalau dah seolah-olah digunakan yuhallau dekat sini, macam benda tu sudah sedia ada dekat situ, dan sudah terlalu sinonim kedudukannya di situ dan untuk orang itu. Gitu. Jadi walaupun kat dunia mungkin barangkali status ekonomi manusia ni ataupun status manusia ni berbeza-beza, ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang mampu, ada orang tak mampu, tapi dalam syurga semua penghuni syurga kata Allah, dia ini sudah dilihat seseorang yang sangat berkemampuan, sangat kaya, sebab Allah kata dia sudah terlalu sinonim dengan emas itu. Emas itu sinonim untuknya dan dia itu sinonim untuk emas. Wow. Ini maksudnya. Maksudnya orang itu dia memang sudah tidak janggal dengan emas itu. Seolah-olah emas tu bila ada di tangannya ataupun ada di pergelangan tangannya sudah sangat sesuai. Tidak pula kata, aku tak pernah nampak kau kat dunia pakai mana ni. Nampak pelik lah benda tu kat tangan kamu. No. Tidak akan ada berlaku pertikaian. Gelang tu bila terpakai di pergelangan tangan ahli-ahli syurga. So, sebab itu digunakan yuhallau. Di saat Allah boleh gunakan perkataan zinah, perhiasan, tapi Allah guna yuhallau. Sebab kalau tuan-tuan sekalian tengok dekat dalam ayat-ayat lain, contoh dalam surah Ar-Ra'du ayat ke-17, Allah menyebutkan, yuqiduna alaihi fin nari batigha'a hilyatin. So ada perkataan hilyah, ada cerita pasal perhiasan-perhiasan. Ni cerita pasal ni lah. Dan dari benda-benda yang dibakar api untuk jadikan barang perhiasan. Jadi kata hilyah ni barang perhiasan. So hilyah juga digunakan untuk barang-barang perhiasan. Tapi yuhallau ada sesuatu yang memang telah dihiaskan pada badan-badan ahli syurga tu. Tapi kalau diikutkan dalam ayat ni, fiha min asawir. So gelang-gelang ni kita faham dah dia dipakaikan dekat pergelangan tangan ataupun boleh juga dikatakan dipakaikan di pergelangan kaki. Tapi yang satu itulah Allah kata memang telah menjadi sinonimnya perhiasan tu untuk penghuni syurga. Dan Allah kata perhiasan tu bukan dicipta daripada material yang biasa. Tapi Allah kata perhiasan itu dicipta daripada zahab. Zahab, mana zahab? Zahab ni emas. Allah kata sinonimnya nanti ahli syurga ni tuan-tuan sekalian, perhiasan yang ada pada batang tubuhnya itu adalah emas. Walaupun kat dunia nak beli emas ni tak mampu-mampu tuan-tuan sekalian, mungkin barangkali faktor kemiskinan, faktor perbezaan status ekonomi seseorang. Tapi dalam syurga yang kaya ke yang miskin, asal dia ahli syurga, dia akan sinonim dengan emas. Gelang-gelang emas, asawira min zahab. Okey, asawira min zahab. Jadi emas itu adalah sesuatu yang sangat-sangat sinonim dengan diri. Bayangkan tuan-tuan sekalian mungkin emas ni tuan-tuan sekalian kena faham tak? Emas sekarang ni pun apa benda 999 ni. Benda tak istilah tapi orang-orang perempuan mungkin lebih tahu kot. 999 ni maksudnya dia punya ketulinan tu kira macam paling power kot ketulinan yang paling power kan. Tapi kenapa 999 Kenapa 999 Dia ada 9 berapa dah, saya tak ingat lah berapa dia punya nombor-nombor emas ni, tapi ada 999. Maksudnya dia diukur dia sudut ketulinan tuan-tuan sekalian Maksudnya kalau kurang daripada 999 tu dia kurang tulen sikit lah. Tapi still ada emas. Maksudnya dia campur dengan benda lain ke? Boleh siapa-siapa sahkan ke? Sebab ramai kaum-kaum ibu kat sini ni yang biasa dengan emas ni. Saya pun tak tahu. Saya tak sempat nak check tadi. Dia 999 tu kira paling tulen ke? Yang bawah 999 tu kira tak tulen ke macam mana? Tak ada ibu-ibu yang sudah nak komen bantu saya bagi penjelasan. Tak apa tuan-tuan sekalian, anda semua tidak akan dicop selaku orang yang gila emas pun, jangan risau. Cuma bantu saya untuk dapatkan fakta ni je. Sebab saya nak bagi tahu tentang konsep emas dalam syurga ni. Kan? Ada tak yang sudah bantu ni? Senyap je semua okey ke? Okey Ustaz. Okey. Macam mana? Cuba bantu saya ni, ibu-ibu sekalian, perempuan sekalian.
999 tu maksudnya yang paling tulen ke? Betul ke? Ke saya silap sebut? Ke tak ada tu? Semua tak tahu pasal Malaka? Pelik ni, kaum ibu. Tak Emas tahu. 10. Macam mana? Emas 10 yang orang panggil. Emas apa? Emas 10. Emas 10. Ha. Oh, itu maksudnya emas yang Emas paling tulen lah. tulen. Emas tulen. Oh, emas tulen. Maksudnya selain daripada 10 tu, dia campuran mereka. Ada campuran juga sikit. Betul lah. So, dalam syurga nanti, Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu bila dia kata dia nak cipta daripada emas, emas betul lah Allah akan bagi. Bukan maksudnya emas dicampur dengan tu, tak ada. Kan dekat dunia ni tuan-tuan sekalian orang klaim emas tapi emas yang telah dicampur dan ialah tidak purely emas kan, tetapi kalau emas yang betul-betul emas ialah mungkin dia akan harga dia lebih mahal, tapi dalam syurga kata Allah sesuatu yang diperbuat yang dikatakan daripada emas maka Allah akan bagi 100% without any campuran emas sahaja. Dan emas dekat dalam syurga adalah emas yang paling sempurna. Kerana apa? Sebab dekat dunia ni tuan-puan sekalian, tak ada kesempurnaan pun. Hatta kita kata, oh this is the perfect goal in this world. Sebab tidak ada kesempurnaan dekat dunia. Kesempurnaan cuma ada dekat Allah dan juga kesempurnaan itu ada dekat dalam syurga. Sebab itu Allah kata kan, hatta anda boleh bayang macam ni je, mudah untuk nak bagi faham. Kenapa saya katakan syurga dekat emas dalam syurga ni is far more better than emas yang paling tulen kat dunia. Sebab contoh, dekat dalam syurga kan Allah kata, ni cerita pasal buah. Nanti kita buat kiasan. Buah pun kata Allah dekat dalam syurga nanti, dia akan ada dua rasa. Buah-buahan ni kita makan tu, dekat dalam syurga nanti, Allah kata dia akan ada dua rasa. Rasa yang pertama adalah, qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl, macam pernah aku rasa buah ni dekat dunia dulu. Kita makan buah, contoh buah apple dia rasa masam-masam manis sikit, itulah rasa yang pertama kita akan rasa bila kita ngap buah-buahan dalam syurga. Katakan apple okay, tapi rasa yang kedua adalah perfection of the taste. Kesempurnaan pada rasa buah yang sebenar. Sebab hari ni tuan-puan sekalian, rasa buah ditentukan oleh baja apa yang diguna, macam mana tahap kesuburan tanah, maka pokok yang terhasil itu akan menghasilkan ikut macam mana dia disemai, dia dijaga dan sebagainya. Tapi tuan-puan sekalian, pastinya dah lama pun manusia penjagaannya tidak sempurna. Maka penjagaannya tidak sempurna menghasilkan buahnya berbeza-beza rasa. Kan? Tapi dalam syurga nanti Allah tumbuhkan buah-buahan yang paling sempurna dengan penjagaan yang paling terbaik di tempat yang paling terbaik, maka tuan-puan sekalian kita akan rasa yang kedua rasanya bukan lagi seperti yang pertama, tapi dia akan rasa perfect. The perfection of the taste, kesempurnaan pada rasa. Maka kita akan tahu rasa sebenar buah apple dekat dalam syurga. Sebab dekat dunia ni cumalah satu rasa yang Allah just bagi untuk kita rasa dan kita boleh makan. Okay? Tetapi yang the perfect one, rasa yang sebenar itu ada dekat dalam syurga. So kalau buah pun, ni kiasan dia. Kalau buah pun Allah takdirkan ada rasa macam kat dunia, ada satu lagi kesempurnaan rasa, ini kan pula emas. Kan? Emas. Emas 96 ada campuran emas tulen dan logam lain untuk mudah dibentuk. Tak nampak tu? Ada cerita pasal campuran tu kan. Jadi terpuaskan kan ini kan pula emas. Kalau buah pun ada dua rasa, ini kan pula emas. Maka emas kat dunia ni dicampur. Tapi orang duk bangga dah dia tengah pakai emas. Tapi sebenarnya dia sedang pakai emas yang dicampurkan dengan logam. Tetapi tuan-puan sekalian, Allah kata dekat dalam syurga nanti, Allah akan memberikan emas yang sempurna dan yang paling tulen untuk penghuni syurga hiaskan diri. Okay. So dekat dunia ni tuan-puan sekalian, dengan emas yang kita ada, yang tak kira campur tak campur pun, itu pun dah menyebabkan kita rasa gah bila kita pakai. Ini kan pula masa dekat dalam syurga, ketulinan emas yang berkualiti tinggi akan dihiaskan kepada penghuni syurga. Masya Allah. Okay. Min zahab. Okay. Sudah dua dah kita cerita tadi, cerita nikmat sungai yang mengalir. Sekarang zahab, gelang-gelang emas. Yang ketiga, wayalbasuna thiyaban khudran min sundus wa istabrak. Allah kata, dan dipakaikan kepada mereka thiyaban, pakaian. So dalam ayat ni menarik. Allah sebut perkataan thiyaban. Apa-apa pun pakaian.
So nak kata yang tuan-tuan sekalian, Allah tak sebut athiyab. Kalau Allah sebut athiyab, maksudnya design baju dan pemakaian ahli syurga nanti macam seolah-olah designated macam tu je. Contoh contoh kalau orang lelaki dia punya design dia adalah baju Melayu cakap musang. Contoh. Kan, kalau kata athiyab dia spesifik, maksudnya semua penghuni syurga akan ada satu design baju yang sama. Tapi dalam ayat ini Allah tak cerita pasal design baju yang sama, Allah cuma bagi tahu material dan kaedah jahitan saja yang sama. Cuma reka macam mana baju itu akan dijadikan, Allah kata dia still dalam bentuk nakirah. It can be anything. It can be anything. Wallah alam, mungkin barangkali mimma yashtahu, seperti mana yang Allah sebutkan pada nikmat syurga yang lain. Allah kata dalam syurga nanti kan apa-apa yang kamu nak, kamu just minta saja. Mungkin barangkali hikmah kenapa Allah gunakan thiyaban dekat sini adalah bertujuan nak bagi tahu design pakaian nanti adalah based on our taste. Dia bergantung kepada macam mana kehendak kita nak pakai pakaian bentuk macam mana. Kan, nak gown ke, nak jubah ke, nak maxi ke, orang perempuan kan. Terpulang. Tetapi tuan-puan sekalian, dia punya jahitan dia, material dia sama. Jahitan material dia sama. Allah alam lah. Sebab Allah guna thiyaban, nakirah. Kalau satu design saja, pasti Allah akan sebut athiyab. Satu design saja, tapi tidak satu design kata Allah. Okay, thiyaban, pemakaian yang umum, khudran. Khudran kata Allah dia berwarna apa? Berwarna hijau. Dia berwarna hijau. Okay, soalan. Kenapa baju nak kena warna hijau? Kenapa Ustaz? Saya suka pink Ustaz. Saya tak suka warna hijau, contoh saya suka pink. Sudah. So macam mana? Dia mungkin barangkali kata, alah tak nikmat lah syurga macam ni, baju colour yang saya tak suka. Tak, tuan sekalian. Kena ingat, hijau dekat dalam syurga nanti juga, anda kena faham, jangan treat benda kat syurga ni adalah benda yang sama dekat dunia. Kalau dekat dunia ni, anda nampak, anda ada favorite colour, which mean anda ada favorite colour, let's say macam saya suka biru, saya suka pink, sebab anda cuma menemui kecantikan kepada warna yang anda suka. Betul tak? Dan anda mungkin menyahkan kesempurnaan dan kecantikan pada warna-warna lain. Betul tak betul? Sebab anda cuma melihat benda yang anda suka. Sebab pada anda, benda yang anda suka tu adalah benda yang menarik perhatian anda. Tetapi, tuan-puan sekalian, adakah sama hijau yang anda tak suka kat dunia dengan hijau dalam syurga? Sebab tak ada satu benda pun dalam syurga kata Allah dijadikan lagwan, sia-sia, dan tak ada satu benda pun dalam syurga kata Allah yang tidak manusia tertarik akan dia. Kan? Tidak akan tertarik akan dia. Maka first kali anda punya sikap dan kita punya sikap bila membaca warna dekat dalam syurga, anda kena ingat, tak suka pun macam mana anda pada color tu dekat dunia, tapi dekat dalam syurga anda kena ingat, anda akan melihat warna hijau yang sangat mengejutkan. Warna hijau yang tidak seperti hijau yang anda tengok dekat dunia. Okay, hijau dunia adalah hijau yang mungkin barangkali menyebabkan anda tak suka tengok dia, tapi hijau dalam syurga adalah sesuatu yang anda akan paling suka. Sebab apa? Sebab dalam surah Ar-Rahman juga Allah menceritakan berkenaan dengan warna hijau ni. Tapi Allah cerita pasal sofa yang berwarna hijau, tempat duduk yang berwarna hijau. Rupanya kalau tuan-tuan sekalian study ayat tu, kenapa mesti nak kena hijau? Sebab kita berada dekat dalam jannah. Kita berada dekat dalam apa? Jannah. Jannah ni maksudnya apa? Syurga. Yes, betul syurga. Tapi jannah, terjemahan yang lain di samping syurga adalah kebun-kebun. Kan? Sebab itu dalam nanti, tak lama lagi tuan-puan sekalian, ayat selepas ni. Ayat ke-32 kan Allah sebut وَضَرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ. Kita tidak terjemahkan jannatain dekat dalam ayat ke-32 ini sebagai dua syurga. Tapi kita kata dua kebun. Kan? So jannah, walaupun kita terjemahkan ianya adalah syurga, tapi jannah tidak dapat dinafikan, dia juga bermaksud kebun. So bila sebut kebun, tuan-tuan sekalian, warna apa yang paling dominan dekat kebun ni? Cik sebut saya. Warna apa yang paling dominan dekat kebun ni? Bila namanya kebun, warna apa yang paling dominan ya? Mestilah kehijauan, betul? Warna hijau sebab daun-daun semua tuan-tuan sekalian warna hijau. Pokok-pokok apa buah sekalipun daun dia sure warna hijau. Tak tahulah kok ada daun warna lain kan. Hijau. Jadi
Kalau anda belajar interior designer, ada tak interior designer tu? Rumput-rumput pun hijau kan? Kan? Terus kan, kalau anda belajar interior designer, uh, pentingnya untuk ada ilmu matching, kan? Matching the color. Kita kena tahu macam apa color yang match dengan color. Maka bila dah banyak warna hijau mendominasi dekat tempat itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu warna untuk aku hiaskan kepada badan penghuni syurga ini adalah warna yang matching dengan apa yang ada kat sekeliling. That's why Allah pilih hijau. Dan for sure, tuan-tuan sekalian, for sure hijau itu adalah hijau yang paling mendamaikan dan hijau yang paling-paling kita rasa cantik akan dia. Sebab itu khadra, dia bukan sekadar khadra, tapi khadra ad-diman. Hijau yang mengujakan, hijau yang sangat menenangkan. Itu adalah hijau yang dekat dalam syurga nanti. Sebab itu Allah pilih perkataan hijau dekat sini. Bukan sebab ada influence apa-apa sangat pun, tapi sebab nature dan juga sesuai. Dan color yang sempurna, bukan kata color yang tak sempurna, tapi kamu tak disamakan hijau yang kamu tengok kat dunia dengan hijau yang ada kat dalam syurga. Sebab hijau dalam syurga adalah hijau yang cantik. Memang siapa pun tengok akan cakap cantik. Dan okey, hijau tu apa benda yang berwarna hijau? Min sundus. Sundus ni adalah sutera halus, sutera nipis. Wa istabrak, dan juga sutera tebal. Sutera halus dan sutera tebal. Jadi kata Allah, pakaian itu kan saya kata tadi dibuat daripada material yang sama. So ada orang kata punya attachment dia antara sutera halus dengan sutera tebal. So dikatakan tuan-tuan sekalian, sutera tebal itu berada di external, di luaran, dan sundus itu berada di dalam. Kan? Sundus dekat dalam, istabrak dekat luar. Tapi dua itu dijahit samalah, dijahit macam bertemu. Jadi maksudnya yang menyentuh kulit menyentuh kulit ahli syurga adalah sundus. Yang terlihat di luaran pada pakaian ahli syurga itu, yang bila orang tengok tu, yang terlihat itu adalah istabrak. So sundus yang terkena, sebab mestilah tuan-tuan sekalian yang nak kenakan dekat kulit itu adalah sesuatu yang lembut, yang selesa, maka mestilah yang lembut, yang halus perlu dikenakan pada kulit. Tapi yang dipampangkan dekat luar itu adalah kualiti kain yang terbaik dan juga dengan ada permainan warna yang sangat-sangat mengujakan, tapi warna hijau lah kan, tuan-tuan sekalian kan. So di situ luar tu berfungsi di situ, tuan-tuan sekalian. Jadi ini yang Allah kata. Sebab anda boleh bayang tak tuan-tuan sekalian, macam satu dah dikenakan kat kulit lembut, sejuk je rasa tuan-tuan sekalian kan. Tapi bila istabrak dekat luar tu dia jadi macam cantik lah. Kita nak peragakan kat luar pun kita rasa firm. Kalau sekadar yang halus tu saja terpuaskan, kita pun rasa macam tiup angin sikit dah terbang kan. Jadi macam ada mendatangkan tidak keselesaan. So macam keselesaan pada yang halus, firmnya baju itu pada yang luar tebal itu. Maka dia jadi letak duduk elok je tuan-tuan sekalian. Sebab tu kan tuan-tuan sekalian, macam contohlah collar kan. Kita belilah baju mahal sekalipun, tapi bila kalau laju lelaki lah, collar ni dia akan buat kerah juga. Kan? Dia akan ditebalkan tuan-tuan sekalian supaya boleh letak elok tuan-tuan sekalian. Tidaklah collar tu nanti terkelepek-kelepek sini tuan-tuan sekalian, dia letak elok. Jadi ketebalan tu perlu untuk meletakkan bagi cantik baju itu bila dikenakan kepada penghuni-penghuni syurga. Okay, so dah 3 dah nikmat kita cerita ni. Ada sungai mengalir, ada gelang-gelang emas, lepas tu ada cerita pakaian daripada hijau, warna hijau, sundus dan istabrak disekalikan jahitannya, dan Allah kata tengah buat apa? Takkan dekat sungai mengalir, lepas tu ada gelang emas, lepas tu pakai baju hijau cantik kan. Buat apa tengah duduk cucuk tanam ke? Tengah duduk membanting tulang ke? Tak, Allah kata muttaqiin. Mereka ini sedang muttaqiin ni. Ni tuan sekalian ni. Muttaqiin. Kita baca tengah duduk lah, tapi muttaqiin ni maksudnya tengah bersandar. Okey, muttaqiin bermaksud bersandar. Muttaqiina fiha al-araik. Mereka sedang bersandar dekat atas kursi ataupun atas orang kata pelamin lah. Atas satu sofa ataupun satu tempat duduk yang sangat selesa lah. Cuma yang menariknya, anda perasan tak dalam syurga ni jarang sekali Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan yang penghuni syurga itu sedang tidur. Walaupun kita tengok kan, Ustaz, kalau kat dunia ni kalau saya ada chance untuk tidur, saya nak tidur sebab tidur tu syok gila Ustaz, sedapnya tidur kan.
Tapi kenapa dalam syurga, dalam Quran Allah tak sebut yang penghuni syurga ni tengah tidur dekat dalam? Kan? Paling tinggi pun Allah kata yang level dia nak berehat tu, Allah kata penghuni syurga tu tengah duduk sandar. Gitu. Tapi tak dikatakan tidur. Kan? Kita ni kalau kita rasa kalau rehat tu tidurlah, rehat tu tidurlah. Tapi tak, Allah tidak memberikan gambaran rehat tu tidur untuk penghuni syurga. Allah kata rehat tu sandar. Okay, soalan saya, Tuan Sekalian, kenapa mesti nak kena bersandar? Kenapa tak sebut pasal mereka ini sedang tidur? Kenapa mesti bersandar? Saya pernah cerita pada Tuan Sekalian sebelum ini tentang kenapa mesti bersandar. Dah pernah cerita tu? Belum? Okay. Okay, macam ni. Tuan sekalian, okay, mungkin kat sini ada ramai ibu-ibu kan? Dan mungkin ada juga yang suri rumah. Kalau tuan sekalian tengok pada seorang housewife ataupun suri rumah ni tuan sekalian, kita tahu kan dia ni walaupun tidak bekerja office hour macam setengah-setengah kita yang bekerja ni, tapi suri rumah ni tuan sekalian kerja dia ni tak tahu clock in bila, tak tahu clock out bila. Kan macam kita masuk clock in pukul 8, keluar clock out pukul 5. Tapi suri rumah ni tuan sekalian tak tahulah bila clock in clock out dia tuan sekalian, tak tahu. Dan tuan sekalian cuba tengok, bila bangun pagi, solat subuh, lepas solat subuh, sediakan sarapan, lepas sediakan sarapan, hantar nak pergi sekolah, hantar nak pergi sekolah, balik tu pergi basuh, ataupun masa sarapan tu tengah-tengah nak goreng tu, masukkan baju dekat dalam mesin. Lepas tu hantar nak pergi sekolah, balik hantar nak pergi sekolah, lepas tu sedia baju pula. Apa tu? Lepas tu tuan sekalian, lepas habis nak baju tu, lipat pula baju yang dah basuh semalam. Lepas lipat baju basuh semalam, masukkan pula dalam lemari. Lepas tu tuan sekalian, apa lagi? Lepas tu, nak kena masak makan tengah hari, lepas tu nak kena ambil anak kat sekolah. Kan? Dia tuan sekalian dengan bertalu-talu bersusun kerja yang dia tengah buat tu tuan sekalian. Contohlah sampai waktu zuhur. Sampai waktu zuhur tuan sekalian mungkin itulah waktu kemuncak ibu-ibu ataupun suri-suri rumah ni dia akan nak dapat rehat masa tu. Maksudnya biasanya waktu zuhur lah. Zuhur tuan sekalian. So bila dia dapat rehat, bila dia dapat duduk dan berehat tuan sekalian pada waktu itu, tuan sekalian biasa tak tengok bila suri rumah ni bila dia habis semua kerja-kerja tadi tu, dia orang pun duduk, dia cari sofa tu pastikan dia duduk dan dia dia sandar. Apa maksudnya tu? Apa makna bila seorang suri rumah dah berjaya untuk melabuhkan punggungnya untuk duduk di kerusi dan juga bersandar, meletakkan badan dia, belakang badan dia tu kepada sofa yang dekat situ. Apa maksudnya? Dia bukan sekadar maksud dia nak berehat, tapi ianya juga memberikan indikasi ataupun isyarat yang kerja dia pada waktu itu dan pada saat itu kebanyakannya sudah selesai. Sebab suri rumah tadi dia non-stop. Lepas tu, dia tak ada rasa nak duduk. Dan ini kan pula nak bersandar. Jadi bila dia dapat duduk, dia bersandar, itu adalah maksud kerja dia untuk masa tu basically banyak sudah selesai. So bila kerja selesai, barulah dia akan dapat sandar. Dan hatta orang kerja office sekalipun tuan-tuan sekalian, di bila time dia nak buat kerja tu, kalau contoh dia kerja dengan komputer, dia akan tegakkan badan dia. Dia tu bila dia dah habis tegak, dia dah habis kerja tu tuan-tuan sekalian, bila dah siap tu dia buat macam mana? Tuan-tuan sekalian. Dia akan buat apa? Dia akan buat dia dah tadi dia tegak badan ni. Duk tarik, lepas siap tu. Gitu. So biasanya bersandar tu simbolik kepada apa benda? Bersandar itu adalah simbolik kepada our job is done. Kerja kita sudah selesai. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu dekat kita semua yang ahli syurga ini, kenapa Allah kata dia bersandar? Sebab Allah nak bagi tahu juga, satu dia sebab dia tengah berehat lah. Yang kedua Allah nak bagi tahu bahasa apa subliminal message-nya adalah penghuni syurga, the moment kamu masuk dalam syurga ni, maksudnya kerja kamu kat dunia dah selesai. Kerja kamu dah selesai. Dekat dunia dulu kamu menjadi seseorang yang faidha faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kamu menjadi orang yang tak pernah kenal erti nak berehat. Lepas satu amal soleh kau buat lagi amal seterusnya. Lepas habis satu tu kau buat lagi satu. Habis satu tu kau buat lagi satu. Tak berhenti. Buat tak berhenti amal soleh ni kepada Allah. Tapi tiba-tiba bila kamu dah ditakdirkan masuk dalam syurga, kau bersandar, itu maksudnya nak bagi tahu kerja kamu dah selesai. Dunia ni bukan tempat berehat, kawan sekalian. Dan tak pernah ada istilah selesai, mission kita selesai selagi mana kita hidup kat muka bumi.
misi kita, tanggungjawab kita selesai dan dikira selesai apabila kita dapat landing dekat dalam syurga. Masa tu baru selesai. Sebab tu Allah cerita dia orang bersandar, sebab nak bagi tahu puahnya dia, leganya dia daripada melaksanakan tanggungjawab dekat dunia sebelum ni. Kan? Jadi tuan-puan sekalian, kalau berasa kat dunia ni nak beramal soleh, nak kena light-light, nak kena ringan-ringan, nak kena rasa macam lapang je, senang je, tak ada rasa berat je, itu bukan sifat orang beriman lah. Orang beriman ni dia memang akan rasa beratnya nak beramal soleh, tapi dia lawan nafsu dia dan dia mengerjakan ibadahnya dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh? Jadi itu sebab kenapa Allah kata dia bersandar, sebab kerja dah selesai. Okay, kerja dah selesai. Okay. So dah ada 4 lah. Tuan-tuan sekalian, kalau ikut dalam ayat 31 dia ada 4 nikmat. Tapi bukanlah semata-mata 4 nikmat ni saja yang ada kat dalam syurga. Ini antara je. Antara tuan-tuan sekalian. So dalam ayat 4 tu Allah kata tadi yang pertama sungai yang mengalir. Yang kedua gelang-gelang emas. Yang ketiga adalah pakaian hijau daripada sutera nipis dan sutera tebal. Dan yang keempat tuan-tuan sekalian adalah duduk bersandar atas pelami. Dan Allah kata kesemua nikmat, antara nikmat syurga ini yang disebutkan dalam ayat 31 ni, ni'mat thawab, sebaik-baik balasan, sebaik-baik balasan, wa hasunat murtafaqa, dan indah dan yang terbaik juga di sudut tempat istirahat. Murtafaq ni maksudnya tempat rehat. Murtafaqa bermaksud tempat rehat. Allah kata semua balasan tu sebaik-baik balasan dan semua itu adalah sebaik-baik tempat untuk istirahat. Sebab ada tuan-puan sekalian, kalau tuan-puan sekalian tengok tempat, contoh kalau nak berehat sekalipun. Kalau nak berehat tuan-puan sekalian, biasa kita tidak fokus pun kepada yalah, kadang-kadang kita mungkin fokus kepada tempat kita nak berehat tu mesti tempat yang macam ada nature, macam ada sungai kan. Tapi kadang-kadang jarang kita nak berikan fokus kepada perhiasannya apa yang kita nak kenakan masa kita tengah berehat. Kan? So bagi kita nak berehat tu sekadar dapat yang menenangkan cukup. Tapi Allah kata wahasunat murtafaqa, kenapa syurga is the best place untuk nak rehat? Sebab kat dalam syurga nanti kamu akan rehat di tempat yang sangat best sebab ada sungai mengalir, tapi kamu juga diberikan kelengkapan perhiasan-perhiasan dan pakaian yang terbaik, dan tempat rehat, tempat kamu nak bersandar pun tempat yang terbaik. So tu Allah kata wahasunat murtafaqa, the best place to rest. So semua benda di completekan, di packagekan untuk kita nak menikmati syurga Allah Subhanahu Wa Taala yang dikatakan ni'mat thawab dan wahasunat murtafaqa. Okey, jelas So ini adalah nikmat lah. So tuan-tuan sekalian kena ingat, apapun ayat tentang syurga lepas ni, jangan treat ayat tentang syurga itu sama macam kita faham tentang dunia. Dia always far more better than apa yang kita kenal maksud indah tentang dunia ni tuan-puan sekalian. Okey, boleh Okey, itu adalah sekejap. Okey, so tuan-puan sekalian, itu adalah ayat ke-31. Okay, now kita masuk ayat ke-32. So habis ayat 31 ni, kita boleh kata cerita pemuda Al-Kahfi ataupun yang bersangkutan dengannya itu kira dah habis lah. Tapi bila masuk ayat 32 yang kita nak baca sebentar lagi tuan-puan sekalian, dia dah masuk cerita yang baru dalam surah Al-Kahfi. Dan rata-ratanya tuan-puan sekalian, dalam cerita yang baru ni, cerita dalam ayat 32 ni adalah cerita yang selalu dan jarang didendangkan. Kalau cerita pemuda Al-Kahfi ni ramai orang tahu dan ramai orang boleh cerita. Cerita Nabi Musa Khadir pun ramai orang boleh cerita. Tapi dalam surah Al-Kahfi, setakat saya perasan pada masyarakat kita ni, bila tanya tentang kamu tahu tak cerita pemilik 2 kebun dalam surah Al-Kahfi, dia rasa macam tak tahu mana lah. Kamu tahu tak cerita Zulkarnain dalam surah Al-Kahfi? Tak tahu mana lah. So dia ada 2 cerita familiar dalam surah ini, surah Al-Kahfi, dan ada 2 cerita yang unfamiliar sikit. So kita nak pergi cerita yang mungkin ada terpusatnya dah familiar, saya tak nafikan. Cuma keramaian orang kita hari ini, dia tak familiar sangat dengan cerita yang kedua dalam surah Al-Kahfi, iaitulah cerita pemilik 2 kebun. Okay, jom kita tengok terpuas sekalian. Sebab masa kita banyak lagi, kita ada setengah jam lagi. Ustaz, ya. Sebelum sambung, nak tanya satu benda. Silakan. Tadi bercakap mengenai pakaian tu kan, daripada sutera yang nipis ataupun tebal, adakah bermaksud aurat di dunia dan juga di akhirat, di syurga tak sama? Soalan yang baik. Kan? Adakah aurat dekat syurga dengan dekat dunia
Tak sama ke ataupun sama? Okey, jawapannya tuan-tuan sekalian, tak sama. Tak sama. Sebab aurat dekat dunia ni dia tertakluk dengan syariat dalam agama. Maksudnya macam mana? Contoh, dia menjadi syariat, maksudnya menjadi kewajipan lah. Maksudnya kalau kamu tak tutup aurat, kamu berdosa. Sebab Allah perintahkan kamu untuk tutup aurat. Tetapi dekat dalam syurga nanti, tuan-tuan sekalian, auratnya tak sama dengan dunia disebabkan apa? Sebab dalam syurga nanti tidak ada syariat. Maka bila tak ada syariat, tuan-tuan sekalian, apa yang menjadi syariat dekat dunia, maka tak jadi syariat dekat dalam, tidak menjadi kewajipan dekat dalam syurga. Contoh dulu kat dunia diwajibkan benda tu, maka dalam syurga tak diwajibkan lagi dah. Contoh bab solat. Solat dalam syurga ada solat lagi tak? Tak ada. Termasuklah kewajipan menutup aurat, cumalah ada dekat dunia sahaja, tapi dekat akhirat tidak menjadi kewajipan. Sama ada bagaimana keadaan tak jaga aurat tu dan terbuka aurat tu, wallahu a'lam lah. Tapi Allah kata ada pakaian. Tapi level tutup aurat tu pastinya tidak sama dengan dunia. Sebab kalau ada syariat lagi dekat dalam syurga, maka itu bukan syurga namanya. Sebab dalam syurga tidak ada pensyariatan apa-apa. Tidak ada kewajipan apa-apa. Dan kita dibenarkan untuk buat apa saja dalam syurga. So far dalam Al-Quran tidak pernah kata dalam syurga nanti ada pengecualian. Kan ada pengecualian. Kamu tak boleh buat benda ni. Kamu tak boleh nikmati benda ni. Tak ada. Kamu boleh nikmati apa saja, apa yang ada kat dalam syurga tu. Apa-apa saja. So begitu. Puan Fazidah yang bertanya tadi. Terima kasih Ustaz. So itu dia punya kiasan lah. Walaupun tidak ada directly kata dalam syurga ni semua aurat kata dedah. Tidak ada sedirect itu. Cuma kita boleh buat kiasan dalam syurga tidak ada pensyariat. Tidak ada syariat. Okay? Benda hak wajib, tak ada yang wajib dekat dalam syurga. So itu gambarannya. Hatta arak pun, arak kat dunia haram. Tak boleh minum. Tapi dekat dalam syurga nanti, minumlah. Allah kata memang antara nuzul, antara welcome drinks. Atau tak welcome drinks. Kalau kita pergi ke hotel, kan dia akan bagi welcome drinks kan. Kan dia bagi air, air detox kan ada kan. Saya pernah pergi satu hotel tu, dia bagi welcome drinks tu air detox kan. Lepas tu kan dia bagi air fruit punch, teman sekalian kan. Tapi kalau yang puasa minta maaf, saya nak bagi tahu contoh ya. Dia bagi kita air yang buah-buah sedap-sedap tu puan sekalian kan. So itu disebut sebagai nuzul, sebagai welcome drinks. Nanti dalam syurga welcome drink tu sendiri adalah apa tahu tuan sekalian? Adalah arak-arak. Wow. So anda boleh imagine tak tuan sekalian, arak tu adalah welcome drinks kat dalam syurga. Masya-Allah. So tak ada pula kata haram minum arak dalam syurga. Tak ada, boleh minum. Boleh minum arak dekat dalam syurga. So itu Puan Fazidah respon ringkas saya pada soalan Puan Fazidah. Okey, baik. Ada lagi kan sebelum kita masuk dekat dalam ayat ke-32? Ada? Tak ada? Tak ada So kita masuk ayat 32 Okey, jom kita masuk cerita kedua dalam surah Al-Kahfi ini, yang mana dalam ayat 32 Allah menyebutkan وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. Dan berikanlah kepada mereka satu contoh. Dua orang lelaki, kami adakan bagi salah seorang di antaranya dua buah kebun anggur. Dan kami kelilingi kebun-kebun itu dengan pohon-pohon tamar. Serta kami jadikan di antara keduanya jenis-jenis tanaman yang lain. Jadi dalam ayat 32 ni, sebelum saya nak cerita apa yang dimaksudkan dengan terjemahan dan ayat yang kita baca sebentar tadi, saya nak bagi tahu, bila masuk cerita kedua, dia sedang masuk juga bentuk fitnah yang kedua yang Allah nak gambarkan dalam surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ini dia antara, selain kita dapatkan cahaya di antara dua Jumaat, surah ini juga sinonim untuk menjadi benteng untuk kita daripada fitnah Dajjal, kan? Kita nak selamat dari fitnah Dajjal. So dalam surah Al-Kahfi ini dia menggambarkan ada 4 bentuk fitnah yang Dajjal akan bawa kepada manusia. Dan dalam cerita Ashabul Kahfi, kita tahu bentuk fitnah yang pertama yang Dajjal akan bawa kepada manusia adalah fitnah kepada akidah. Tapi bila masuk cerita pemilik dua kebun, dia akan bawa bentuk fitnah yang kedua yang akan melanda manusia. Iaitulah, kalau tadi Ashabul Kahfi fitnah akidah, maka cerita pemilik dua kebun ini adalah fitnah kepada harta benda. Ini adalah bentuk ujian, bentuk fitnah yang kita akan lalu juga yang akan melanda manusia di akhir zaman oleh Dajjal. Fitnah kedua, fitnah harta benda.
So di sini pun kita boleh nampak kalau tuan-puan sekalian tahu kan, saya pernah sebut ada 4 bentuk fitnah kan. Ada fitnah akidah, fitnah harta benda, fitnah ilmu, fitnah kekuasaan. Fitnah kekuasaan. Hilang dah ayat tadi. Okay. Fitnah kekuasaan. Jadi tuan-puan sekalian, kalau anda perasan, susunan dalam suratul Kahfi itu dimulakan susunan fitnah lah. Susunan ujian tu dimulakan dengan fitnah akidah. So itu jelaslah sebab apa fitnah akidah ni, ujian akidah ni adalah ujian yang paling berat sekali. Paling berat. Maka ujian yang paling kita nak Allah selamatkan kita dalam hidup ni adalah ujian berkenaan dengan akidah kita. Sebab itu ranking nombor 1. Sebab tu cerita pemuda Al-Kahfi kena start dulu dalam suratul Kahfi. Sebab itu adalah fitnah yang paling dahsyat. Tapi tuan-puan sekalian, di saat kita tahu kedahsyatan fitnah akidah ni ataupun ujian akidah ni, lalu fitnah kedua yang kita nak minta pada Allah supaya jaga kita ingat ke? Oh, fitnah kekuasaan dulu kot. Fitnah ilmu dulu kot. Tak. Fitnah ilmu ranking nombor 3. Fitnah kekuasaan ranking keempat. Ranking kedua setelah cerita fitnah berkenaan dengan akidah, ranking kedua adalah ujian dan fitnah berkenaan dengan harta benda. Memberikan isyarat kepada kita, setelah susahnya kita nak betul-betul jaga akidah, Allah kata jatuh ranking nombor 2, susah di tangga kedua adalah susahnya nak jaga harta benda kita. Betul tak tuan-tuan sekalian? Harta benda ni ujian yang berat ke tak berat? Berat sangat-sangat. Kan? Ramai orang nak tapi tak sedar dengan banyak dia ada, banyak juga tanggungjawab dia nak kena urus dengan harta benda ni ada tu. Datang bersama-sama nikmat yang Allah bagi duit, harta benda kita ada tu bukan datang saja. Bukan datang untuk kita sekadar nak bermegah-megah dengan dia. Ada tanggungjawab yang besar di sebalik harta benda yang Allah berikan pada kita. Jadi cerita pemilik 2 kebun ni adalah cerita yang menyedarkan kepada kita berkenaan dengan apa yang kita apa sikap kita terhadap harta benda, dan juga sikap satu, yang kedua adalah bagaimana satu sikap yang kedua adalah apa yang harta benda boleh buat kepada kita kalau kita tidak berhati-hati. Jadi lebih kurang dalam cerita pemilik 2 kebun ni Allah nak bagi tahu tentang bahaya dan bahana kalau kita ni termakan dengan fitnah harta benda ni. Boleh? So tu ayat 32. Okay, kembali pada ayat 32 tadi. Jadi Allah sebut, dan berikanlah kepada mereka satu contoh, masal 2 orang lelaki. So dalam cerita ni Allah bagi tahu ada 2 orang watak lah. Ada 2 orang watak, iaitu 2 orang lelaki. Dan 2 orang lelaki ini kata Allah, ja'alna li ahadihima. Kami jadikan untuk salah seorang daripada 2 ni. So bukan dua-dua. Allah kata salah seorang daripada 2 ni Allah jadikan untuk dia apa benda? Jannatain. Ada 2 kebun. Sebab tu nama cerita ni pemilik 2 kebun. Bukan 2 pemilik kebun. Sebab kan 2 pemilik kebun lain. Dia pemilik 2 kebun. So ada 2 pekebun. Tapi Allah kata salah seorang daripada 2 tadi tu Allah berikan 2 kebun. Allah jadikan untuk dia 2 kebun. Jannatain. So Allah kata kebun apa yang dia ada tu? Min a'nab. Daripada anggur. Kata Allah. Kebun yang pertama ni kata Allah daripada anggur. So tuan-puan sekalian, mempunyai kebun anggur. Kaya. Kalau ada kebun anggur ni. Tuan-puan sekalian. Yang Allah kata ni bukannya sedikit-sedikit anggur yang menjalar dekat tiang-tiang pagar tu. Kan? Tapi Allah kata kebun, which mean banyaklah buah anggur dia ada tu kat kebun dia tu. Kebun anggur, nama pun kebun. Dia bukannya satu garden kecil. No, besar. Kebun anggur. Kaya ke tak kaya? Kaya. Sebab apa kaya? Sebab anggur ni tuan-puan sekalian, orang nak ke anggur ni bukan semata-mata nakkan makan buah saja. Tapi kita pun tahu tuan-puan sekalian, daripada anggur ni bermacam-macam benda. Dan kalau diolah anggur itu, dia boleh mendatangkan satu bentuk, satu persembahan yang kalau orang beli pun orang tak beli dengan harga yang murah. Orang akan beli dengan harga yang mahal. Apa contohnya? Arak. Betul tak? So orang nak makan buah pun ada. So orang akan nak demand buah anggur sebab nak makan. Dan ada juga orang yang demand buah anggur sebab nak buat perniagaan arak, tuan-tuan dan puan sekalian. Tambah-tambah tuan-puan sekalian, arak ni pada zaman-zaman sebelum datang Islam, arak ni adalah satu minuman yang biasa. Tidaklah dikatakan haram minum arak. Kan? Dia macam satu minuman yang common, yang biasa. Macam minum je lah. Tak ada masalah. Macam minum air mineral. Nak kata level arak pada zaman dulu. Minum macam minum air mineral. Jadi demand tinggi.
Jadi bila demand tinggi tuan-tuan sekalian, for sure lah siapa yang boleh supply that demand, maka dia akan kaya. Tambah-tambah pemilik 2 kebun ni, dia ada 1 kebun tu memang kebun anggur. Oh, syok lah. Dan satu lagi tuan-tuan sekalian, anggur ni kalau kata untuk makan sekalipun, tadi untuk arak, kalau diolah jadi arak maka akan dijual dengan harga yang tinggi kan. Anggur tu sendiri kalau nak makan pun tuan-tuan sekalian, cuba tengok harga pasaran anggur pada hari ni. Murah ke mahal? Harga buah anggur. Kita try pergi kat shopping mall ataupun shopping mall kan tuan-tuan sekalian, cuba tengok pergi buah. Hatta kat pasar malam pun tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan sekalian pergi kat pasar malam tengok buah anggur yang dijual tu seedless, yang tidak ada biji. Harga dia macam mana? Atas 10. Kan atas RM10. Tambah-tambah kalau yang shine muscat lah. Sekarang ni macam-macam tuan-tuan sekalian anggur. Dia ada pristine punya grapes, ada apa lagi ya? Ada shine muscat, apa dah nama-nama dia yang ni. Tapi tuan-tuan sekalian yang ni wallahi saya pernah kena satu keadaan. Ni cerita benar. Saya masih ingat lagi tuan-tuan sekalian masa zaman saya PJJ dengan saya punya isteri, sebab isteri saya HO di Kelantan. Saya duduk di Bangi. So saya masih ingat lagi masa tu bila time cuti, masa tu dia pun datang ke sini. So kita orang pun ambil lah satu tempat nak staycation dekat KL masa tu, dan tempat kami staycation ni dekat dengan IJN, Institut Jantung Negara. So dekat IJN ni tuan-puan sekalian, dia ada satu surau yang boleh buat solat Jumaat. Kebetulan kami tu menginap bermula daripada hari Khamis. So hari Jumaat saya kena pergi solat Jumaat lah. So saya pun pergilah solat Jumaat tuan-puan sekalian dekat IJN tu. So bila habis solat Jumaat, saya turun nak pergi kembali ke tempat penginapan. Saya lalu dekat kawasan lobi, dekat kawasan IJN tu, dia ada satu kedai buah. MBG. Tuan-puan sekalian familiar kot. Kedai buah tu. MBG tuan-puan sekalian. So bila saya pergi kedai MBG tu, tiba-tiba rasa macam terliur tengok buah anggur. Kan? Terliur tengok buah anggur. So, dia letak dekat dalam pack yang macam bag macam tu. Saya rasa tuan-puan sekalian tahu kot. Dia macam bag yang macam kita boleh pegang macam tu. Dia punya bag tu. Kita macam dia ambil je. Macam dah cukup satu bag tu. Banyaklah satu bag tu. Saya pula masa tu nampak daripada kejauhan RM11 lebih macam tu lah. 11 something ke apa tak ke, dekat-dekat 20 macam tu. Saya ingat ke harga satu bag tu belah-belah tu. Sebab tu tengok banyak. Saya pun kata, ush, on lah. Banyak ni dapat harga belah-belah macam ni. Tapi tuan-puan sekalian, nak pergi bayar tu masa tu dah beratur panjang. Sebab orang balik solat Jumaat kan ramai kan. So bila dah beratur panjang tuan-puan sekalian, sampai turn saya. Yang saya terkejut tuan-puan sekalian, the first thing yang orang kat cashier tu buat adalah bukan dia pergi minta sebelah harga yang saya duduk nampak tadi tu. Dia pergi letak dekat atas timbang masa tu. Sep, letak atas timbang. Tuan-puan sekalian tahu apa harga sebenar buah tu. Lepas dicongak-congak dengan berat tu tuan-puan sekalian, dan saya rasa itu adalah harga buah anggur paling mahal pernah saya beli dalam hidup saya tuan-puan sekalian. Tak silap saya mendekati 60 lebih saya kena bayar masa tu. Ke 70 lebih, ke 80 lebih. Macam tu. Tapi 60 ke, range dia 60 ke 80. Harga buah satu bag anggur masa tu. Dan anggur tu tuan-puan sekalian bukan anggur murah rupa-rupanya. Saya pun tak try test ke, tak tengok apa. Sebab masa tu nak cepat, sebab nak kembali ke tempat penginapan. So saya pun sebab dah beratur panjang, takkan saya kata cancel beli. Kan? Jadi macam tak berbaloi beratur panjang tadi, tuan-puan sekalian. Tapi tuan-puan sekalian, what's happen adalah, saya pun rasa macam, Allah, nak macam mana, mungkin anak-anak saya suka kot. Masa tu, macam saya pun kata, tak apalah, ikhlaskan je lah. Sebab aku, dapat saya tengok rupa-rupanya yang belah-belah harga yang saya nampak tadi tu, 100 gram tuan-puan sekalian. Dia ada macam berapa gram tu, itulah harga dia. Bukan harga sebenar satu bag. Beberapa gram tu, itu harga dia. Allah, tepuk dahi saya sebab saya tak tengok elok-elok. Saya ingat ke satu bag tu belah-belah. Rupanya berapa gram, belah-belah harga dia macam tu. So bila mana dah macam tu, saya pun bayarlah dengan redha tuan-puan sekalian. Saya pun tuan-puan sekalian, balik tu on the way nak pergi penginapan, saya kira berapa biji yang ada kat dalam tu. Lepas tu saya congak lah tuan-puan sekalian, berapa harga sebiji buah anggur yang ada kat dalam bag tu, sebab harga dia terlalu mahal. Tapi tuan-puan sekalian betul, kata Puan Nuraini, memang sedap. Rangup dia saya rasa itu, kalau tanya pada saya buah paling sedap, buah anggur paling sedap, saya pernah rasa buah tu lah tu. Buah anggur paling sedap. Dia punya rangup dia, crunchiness dia, kemanisan dia, memang sedap. Memang sedap. So saya nak bagi tahu tuan-puan, dah lah tak ada biji tuan-puan sekalian. Anak-anak saya tuan-puan sekalian, dia tak tahu pun harga sebiji tu, saya bagi dia orang makan je. Orang pun tak tanya harga berapa satu bag tu. Tapi saya sendiri tuan-puan sekalian rasai, tengok wajah isteri anak saya makan, dia kata, oh sedapnya buah ni, sedapnya buah ni. Dia tak tanya harga berapa.
Saya pun senyap seorang je lah tuan-tuan sekalian. Harga berapa. Tapi memang sedap. Cuma nak bagi tahu tuan-tuan sekalian, itulah gambarannya. Kalau ada kebun anggur itulah, memang kaya. Sebab dengan harga dia yang sangat mahal. Jadi memang tak pelik lah tuan-tuan sekalian, antara nikmat yang Allah berikan kepada pemilik dua kebun ni, bukan sekadar ada anggur tu. Tapi dia ada, bukan ada sekadar ada kebun ni. Tapi dia ada kebun yang memang, kalau production bagus, dia boleh supply demand-demand yang sangat banyak dekat luar sana. Tambah-tambah anggurnya satu makanan yang memang orang-orang have selalu beli kan. Jaranglah kita tengok tuan-puan sekalian. Kalau tuan-puan sekalian tengok cerita-cerita yang melibatkan ada raja-raja, lepas tu ada gundik-gundik raja tengah suap buah-buah dekat raja kan. Jaranglah kita tengok gundik-gundik raja ni suap buah pisang dekat raja kan. Kalau tengok dalam cerita yang ada raja tu kan, ada gundik dia suapkan buah kan. Jarang kita tengok dia suap buah betik ke, dia suap buah pisang ke. Yang kita tengok tuan-puan sekalian, dia suap buah apa? Buah anggur. Sebab buah anggur ni tuan-puan sekalian, buah orang have. Orang ada-ada. Kan? Orang kayangan tuan-puan sekalian. Jadi itulah gambarannya. So dia ada kebun buah kayangan. So orang beli memang banyaklah tuan-puan sekalian dia punya income dekat situ. So Allah sebut nombor satu main yang ada kat dia sampai dia jadi kaya adalah sebab ada kebun anggur. Dan Allah kata wahafafnahuma, dan kami keliling. Ingatkah habis kebun anggur tu je? Sebab dengan ada kebun anggur ni kira macam dah kira kaya lah. Tapi tak cukup kebun anggur saja, kata Allah wahafafnahuma, kami kelilingi kebunnya itu dengan binahal, ada pula pohon kurma. Allahu Akbar. Menariknya tadi bila sebut anggur Allah sebut buah. Tapi bila Allah sebut kurma, Allah tak sebut kurma, Allah tak sebut buah kurma. Allah kata binahal, pohon kurma. Fahamlah kita tuan-puan sekalian, tadi apa benda, kalau kata pada anggur itu yang memberikan hasil dan memberikan income adalah pada buah tu. Tapi pokok kurma yang menjadi sumber kedua, which means tanaman yang banyak juga dekat kebun pemilik dua kebun ni tuan-puan sekalian, iaitu pohon kurma, kebun kurma. Pohon kurma ni tuan-puan sekalian, bukan orang sekadar ambil dia punya buah saja. Tapi daripada pelepah dia sampai ke akar dia ada manfaat dan boleh mendatangkan hasil. Jadi sebab itulah tuan-puan sekalian, hikmah tadi buah anggur Allah sebut buah. Tapi kurma Allah tak sebut buah kurma, tapi Allah kata pokok kurma. Sebab from head to toe pohon kurma tu kita boleh buat hasil. Kita boleh buat jual. Kan? Orang nak akar kayu pun boleh jual. Orang nak pelepah pun ada kegunaan dia. Orang nak buah pun lagi ada kegunaan dia tuan-puan sekalian. Jadi berapa banyak income besar-besar di Kaut. Abdul Rahman bin Auf dulu kaya tuan-puan sekalian. Antara sebabnya apa dia tuan-puan sekalian? Sebab ada kebun kurma. Jadi kebun kurma ni tuan-puan sekalian memang boleh jadi kaya. Kan? Supply and demand. Dia punya demand pun tinggi. Kurma ni tuan-puan sekalian. Kan? Wahafafnahuma bin nakhl. Waja'alna bainahuma zara'. So ada anggur. Kalau based on ayat 32, ada anggur, ada kurma. Dan Allah kata, waja'alna, dan kami jadikan bainahuma, di antara kedua-dua kebun tu tadi, zara'a, ada tanaman-tanaman yang lain. Maksudnya bukan dua tu je lah yang kita diberitahu oleh Allah, dua tu. Tapi yang tak diberitahu ada lagi. Apa benda agak-agaknya. Mungkin ada kebun-kebun yang juga boleh mendatangkan income, tapi main sources income dia adalah daripada dua yang telah disebut oleh Allah ini. So dahsyat lah tuan-tuan sekalian kekayaan yang dia ada ni. Kan? Ada kebun-kebun macam ni memang dahsyat lah. Dan tak cukup dengan tu kita kata okey mesti renyah nak jaga. Kita mungkin kata renyah nak jaga, kita mungkin kata apa? Mesti dia punya maintenance tinggi. Tapi tuan-tuan sekalian tengok Allah sebut dalam ayat 33 pula. Kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tazlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara. Kedua-dua kebun itu mengeluarkan hasilnya. Maka Allah kata bukan sekadar ada kebun anggur kurma saja, tapi Allah kata kedua-dua kebun itu anggur maupun kurma memberikan a good production. Maksudnya tidak kata tak buah anggur, tak buah pohon kurma tu. Tak, Allah kata kiltal jannatain, kedua-dua kebun itu atat ukulaha, mendatangkan hasil, mendatangkan makanannya, mendatangkan buahannya. Maksudnya ada production. Kan? Dan Allah kata walam tazlim minhu syai'a. Dia tak pernah terkurang walaupun sedikit. Maksudnya ada je setiap masa. Walam tazlim minhu syai'a. Maksudnya kalau ada orang nak tu ada. Itu yang dimaksudkan walam tazlim tu.
Bukan kata masa orang nak tu, oh dah habis dah. Tak ada macam tu. Asal ada orang nak je ada. Asal ada orang nak je ada. Itu yang dia kata walam tazlim minhu syai'a. Sesiapa pun sedikit pun sedikit pun tak pernah kurang daripada apa yang ada kat pokok. Sentiasa berganti. Ada je production buah-buahan. Oh maksudnya tuan-puan sekalian, keluar tu bila keluar tu masuk dalam income masuk. Tapi ada je benda nak dikeluarkan, ada je production. Biasa tuan-puan sekalian kalau owner bisnes tuan-puan sekalian, kalau dia produk banyak keluar tapi sekali produk akan habis. So dia kena tunggu produk seterusnya berjaya dihasilkan baru dia boleh produce produk lain, produk seterusnya. Tapi ni production tak berhenti. Bermaksud bila production tak berhenti tuan-puan sekalian, income pun tak berhenti. Kaya. Kan? Dan Allah kata, tadi saya katakan mesti kata maintenance tinggi ataupun mungkin renyah dan dah lama nak tunggu hasil. So Allah dah jawab tak perlu tunggu hasil lama sebab walam tazlimhu syai'a, dan buah-buahan keep ada. Keep ada. Dan yang lagi menarik, dan kami juga mengalirkan di antara keduanya sebatang sungai. Anda boleh imagine tak tuan-tuan sekalian? Tadi wahafafnahuma ni maksudnya dikelilingi. Kalau saya buat bentuk lah, contoh macam kat tengah-tengah ni ada kebun anggur. Lepas tu ada kebun kurma keliling pohon anggur tu. Dan Allah kata di antara kebun anggur dengan pohon kurma tu adanya sungai mengalir. Maksudnya tadi saya kata mungkin anda berfikir tentang maintenance tinggi ni, renyah nak jaga ni, nak kena siram tiap-tiap hari ni, nak bagi air cukup ni, nak kena buat saliran ni. Allah bagi tahu dia punya bab maintenance boleh kata menghampiri goyang kaki dan pasif. Menghampiri goyang kaki dan pasif. Di saat berkebun-berkebun, bila ada kebun yang besar dan memerlukan sumber yang boleh melembabkan tanah supaya tanaman-tanaman dapat air yang mencukupi, Allah kata dia tak perlu. Sebab Allah telah alirkan sebatang sungai di antara kebun-kebun dia tadi. Menjadikan tanah dia tu sentiasa lembab dan subur untuk apa jua tanaman. Anda boleh bayang tak? Tuan-tuan sekalian, kenikmatan tak berhenti, kekayaan tak berhenti Allah berikan kepada dia. Kita ni kalau dapat nikmat begini ni, kalau kita ni beriman kepada Allah, memang tak berhenti syukur kita ni. Kan? Tak henti-henti kesyukuran kita ni. Tapi tuan-puan sekalian, nanti kita akan tengok macam mana pemilik dua kebun ni respon kepada kenikmatan yang Allah berikan kepada dia. Patutnya dia bersyukur. Tapi kita akan tengoklah. So kita boleh kata ni, tuan-puan sekalian, dia ni sedang menghampiri kekayaan yang dia dapat secara pasif. Passively tuan-puan sekalian, dia dapat kekayaan itu. Dan tibalah mungkin satu ayat lagi sempat dan mungkin penutup untuk kita punya kuliah pada hari ini. Allah pun sebut wakan ayat 34 وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا. Tuan kebun itu pula ada mempunyai harta yang lain. Alhamdulillah. Kita ingat ke sources of income dia tu datang daripada kebun saja. Rupa-rupanya Allah kata dalam ayat ini وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ, adalah dia baginya buah-buahan yang lain. Maksudnya dia ada harta yang lain. Tuan-tuan sekalian. Itu maksud wa kana lahu thamarun. Dia ada sumber income lain. Mungkin barangkali ada property ke, dia buat sewa ke apa, ke tanah apa, dia usaha benda lain ke. Ada lagi thamar. Thamar ni maksudnya income lain. Dia ada income lain. Dah kebun tadi pun dah cukup kaya raya, ada lagi income lain. Tuan kebun ni dia ada harta yang lain lagi. Lalu tuan-puan sekalian, bila dia ada harta lain dicampur dengan kekayaan tadi, kita ingat ke dia nak sekarang ni Allah nak bagi tu dia nak cakap kat kawan dia. Kan tadi ingat lagi tak awal-awal cerita ada dua orang. Kan ada dua kan tuan-puan sekalian. Cuba tengok rajulaini, ada dua pekebun kan dalam ayat 32 tadi. Tapi hak kaya tadi tu Allah sebut pasal seorang tu je. Salah seorang daripada dua tadi. Tapi sekarang ayat 34, lepas Allah ada cerita kekayaannya ada kat salah seorang tadi tu, sekarang ni yang kaya ni, nak cakap dengan seorang lagi tu. Nak cakap dengan seorang lagi tu. Ingat ke dia nak ajak sembang sesuatu yang kita ni Allah bagi banyak, syukurlah pada Allah ya. Tapi tuan-puan sekalian dengar apa dia cakap kat kawan dia. Faqal li sahibi. Dia bercakap pada kawan dia, wa huwa yuhawiruhu, dia sedang berdialog, which mean dia nampak orang tu nampak dia, which mean sedang berdialog, berkomunikasi, berdepan begitu. So penting juga Allah bagi tahu wa huwa yuhawiruhu tu. Dia sedang berdialog. Dan ada tahu tak apa dia cakap dekat kawan dia seorang lagi? Aku, tuan kebun tu dia cakap apa? Aku ni
aktsaru minka malan, lebih banyak daripada kamu harta, wa a'azzu nafara, dan aku digagahkan dengan nafara, pengikut yang ramai. Wow, celupanya kan. Dia boleh pergi cakap kat kawan dia seorang lagi yang juga pekebun, tuan-puan sekalian. Dia cakap dekat kawan dia, aku lebih banyak harta daripada kamu, dan dia cakap tu depan-depan. Dia spill tu atas muka, tuan-puan sekalian. Maksudnya bukan kata cakap belakang tabir, tidak. Ini memang yuhawiruhu. Ada sebab kenapa Allah kata yuhawiruhu. Sebab dia sedang berdialog depan-depan. Dan dalam keadaan berdepan begitu, dengan angkuh, dengan sombong, dia boleh kata, ana aktsaru minka malan, aku lebih banyak harta daripada kamu, dan aku lebih mulia dengan ada follower yang ramai daripada kamu. Dua benda yang dibanggakan. Dan dua benda menjadi respon pertama dia setelah dia ada banyak kenikmatan ini. Dia bangga dia ada banyak harta, dan dia bangga dia ada banyak follower. Okey, tuan-tuan sekalian. Sampai tahap ini, sampai ayat ini, ayat 34. Kita mungkin sedang membaca cerita pemilik dua kebun yang kita sudah nampak dia angkuh dengan respon sebegini. Tapi mungkin apa yang kita tak perasan adalah sikap yang ada pada pemilik dua kebun ni juga ada pada sebahagian kita pada hari ini, pada zaman kini. Betul ke tak betul? Setuju tak? Walaupun kita sedang baca kisah mereka, kisah dia, tapi apa yang dia buat, ada tak orang kita buat benda yang sama? Kita ada jumpa tak orang-orang yang suka mendabik dada, berbangga-bangga, bermegah-megah dengan kekayaan yang dia ada? Ada tak zaman sekarang? Ada ke tak ada? Adakah fitnah Dajjal itu berkesan untuk pemilik dua kebun ini saja sampai dia dah berbangga-bangga, bermegah-megah dengan harta dia seorang je ke? Ke orang sekarang pun ada yang dah termakan dengan fitnah Dajjal datang dalam bentuk ujian harta benda ni, dan juga bertindak untuk bermegah-megah dengan harta yang dia ada. Ada tak zaman sekarang? Ada. Seterusnya, berbangga-bangga dengan jumlah pengikut yang dia ada. Adakah pemilik dua kebun saja yang ada perangai macam ni ke, ataupun zaman sekarang pun ada perangai macam ni? Zaman sekarang pun ada kan? Bahkan tuan-puan sekalian, zaman sekarang level untuk nak berbangga dengan nafara ni, pengikut yang ramai ni, lagi dahsyat daripada pemilik dua kebun. Pemilik dua kebun ni yang dia tengah duk act, tengah duk sombong, tengah duk action ni dengan seorang kawan tu je. Tapi hari ni nak berbangga dengan follower tuan-puan sekalian boleh canang sampai ribuan. Boleh canang sampai ratusan orang kita boleh canang kerana kita berbangga-bangga tentang pengikut kita yang ramai kepada ratusan orang dalam satu masa. Ni pemilik dua kebun ni dia seorang je dalam satu masa. Tapi ni kita lagi dahsyat. Tekan satu button post je, beratus orang boleh tengok status kita dalam satu masa. Berapa ribu orang boleh tengok status kita dalam satu masa. Jadi berbangga dengan harta benda. Dia berbangga dengan pengikut. Tuan-puan sekalian. Dan kena ingat kita mungkin kata macam, tergamaknya dia cakap kat kawan dia macam tu. Dia tak rasa ke dia macam celupar sangat ataupun sombong sangat bila dia cakap macam tu kat kawan dia? Dia tak rasa macam tu ke? Okey, penutup daripada saya tuan-puan sekalian. Kena ingat, dalam Al-Quran juga Allah bagi tahu, orang-orang yang sudah mula larut dengan harta benda ni, antara benda yang Allah akan cabut daripada diri dia adalah sifat menghormati perasaan orang lain. Saya ulang, orang yang sudah diuji dengan harta benda dan tak mampu nak handle ujian itu dengan baik, sampai dia terlarut dengan harta benda yang dia ada, antara benda yang Allah akan tarik daripada diri dia adalah sifat empathy, sifat hormat kepada perasaan orang lain. Sebab tu tak pelik. Dia tengah cakap berdepan-depan dengan kawan dia, dia boleh cakap sesuatu yang menyakitkan hati kawan dia. Sebab apa? Sebab dia tidak ada rasa langsung sense of respect kepada orang lain. Terpuaskan buka saja surah Al-Humazah. Sekarang kita tengok keceluparan seorang sahabat kepada seorang sahabat yang lain. Tapi terpuaskan tengok surah Al-Humazah. Allah cerita pasal celupar juga. Tapi celupar itu dihalakan kepada mengumpat dan mencela orang. Tapi kita duk kaji surah Al-Humazah, kita tengok, kenapa orang tu sampai tergamak mengumpat, mencela orang lain? Rupanya surah Al-Humazah bagi tahu punca orang tu tergamak mengumpat dan mencela adalah disebabkan apa? Disebabkan allazi jama'a malan wa 'addada. Sebab hidup dia ni selalu sibuk jama'a malan, mengumpul harta benda,
Dan tak sekadar kumpul harta benda, wa'addada. Duk kira setiap masa. Dah kumpul, berapa aku ada hari ni? Kira. Dah kumpul lagi, berapa aku ada hari ni? So bila orang yang telah larut dengan dunia mengejar harta benda ni, Allah kata Allah akan cabut peri kemanusiaan. Allah akan cabut hilang rasa hormat dia kepada orang lain. Sebab tu dia tak kisah mengumpat. Sebab tu dia tak kisah mencela. Sebab tu dia tak kisah cakap depan-depan kawan dia, aku lebih banyak harta dari kamu dan aku lebih banyak pengikut daripada kamu. Sebab dah tak ada rasa hormat pada orang lain. So rupanya orang yang gagal menangani fitnah harta benda dengan baik ni tuan-puan sekalian, yang runtuh pada dia bukan semata-mata bukan semata-mata perasaan rendah diri sampai dia berlaku sombong, tapi dia juga meruntuhkan akhlak dan meruntuhkan rasa hormat kepada orang lain. Sampai hilang akhlak dalam bercakap dan tidak ada kesantunan dalam bercakap. Sebab tu hari ni kita tengok bukan semua ada setengah-setengah orang yang terlalu kaya mungkin barangkali dia sampai larut dengan harta benda yang dia ada, sampai dia cakap pun kita tengok dia ada gaya dan ada act dia yang tersendiri. Sampai kita pun rasa macam menyampah tengok kadang. Dan memang Allah sebut dalam Quran tu betul berlaku. Tapi tak kata semua orang kaya macam tu, tapi kita nampak ada. Kita nampak ada sebagai bukti pembenaran kepada apa yang Allah sebut dalam Al-Quran. Sebenarnya so puan sekalian, itulah gambaran untuk puan sekalian perbincangan kita hari ini. Kita mulakan dengan cerita pasal syurga, pasal Allah takkan sia-siakan amalan. Lepas tu kita cerita pasal bagaimana nikmat Allah berikan pada pemilik dua kebun. Lepas tu apakah jenayah yang dia buat, keceluparan. So sekarang ni kita tengok dia celupar dengan kawan dia tau. Dan jangan kita sangka jenayah yang dia lakukan disebabkan tak berjaya nak urus harta benda dengan baik ini berakhir sekadar celupar dengan orang je. Tapi nanti tuan-puan sekalian akan tengok dia akan upgrade keceluparan dia ke another state, another level. Dan apakah level seterusnya dia akan celupar selepas ini, tuan-puan sekalian boleh baca sendiri ataupun boleh tunggu pada episod dan kelas kita pada bulan depan insya-Allah. Boleh semua? Boleh, so kita berhenti kat 34, nanti kita sambung tuan-puan sekalian dekat ayat 35. Wallahu a'lam bis-shawab, tuan-puan sekalian. Okay. Ada soalan? Sebelum saya tutup kita punya kelas pada hari ini. Soalan? Tak ada soalan? Tak ada Okay. Kalau tak ada soalan, terima kasih banyak tuan-puan sekalian atas kehadiran tuan-puan sekalian pada hari ini. Bukan mudah cuti sekolah ni. Tuan-puan sekalian boleh stay, boleh hadir. Mudah-mudahan ada barakah lah dan manfaat untuk semua yang hadir pada hari ini insya-Allah. Terima kasih semua. Saya minta maaf sekali lagi salah-salah silap dari pihak saya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tangguh dengan membaca tasbih kafarah wa suratul asr. Subhanallahumma wa bihamdihi.